Salam sejahtera dan salam serawakku sayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita, lawatan sehari Presiden Jerman Dr. Franz-Walter Steinmeier ke Sarawak pada Sabtu diteruskan ke Pusat Hidupan Liar Semenggok yang sinonim dengan pemeliharaan orangutan terbesar di Sarawak. Dalam lawatan itu, beliau serta isteri Elken Budenbender berkesempatan menerokai hutan hujan yang mengambil masa kira-kira 10 minit menuju ke tempat tontonan khas untuk melihat sendiri spesies orangutan dengan lebih dekat yang terpelihara di situ. Hadir mengiringi beliau ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee yang mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak serta Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Forestry Corporations SFC Zulkifli Muhammad Atun. Sepanjang lawatan di situ, Dr. Franz-Walter telah diberikan taklimat mengenai rizab alam semula jadi tersebut, termasuk pelbagai spesies flora oleh warden yang bertugas. Pada akhir lawatan, Datuk Seri Abdul Karim telah menyempurnakan penyampaian cenderahati sebagai tanda kenangan sebelum keberangkatan pulang Dr. Franz-Walter dan isteri ke Berlin. Selepas itu, Dr. Franz-Walter dan isteri serta rombongan berlepas pulang ke Berlin pada sebelah petang Sabtu. Beliau dan isteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 4.19 petang dengan diiringi oleh Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Kehadiran mereka disambut oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni selaku Menteri menyambut disertai dengan kawalan kehormat setempat dari 1 Regimen Korps Polis Tentera Diraja, Kem Muara Tuang dan 11 Regimen Askar Melayu Diraja. Turut hadir ialah Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad, Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak Bangis Bunga, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee yang mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel serta div-div kehormat yang lain. Sebelum berlepas pulang, Presiden Jerman serta isteri telah diberikan cenderahati album gambar daripada Jabatan Penerangan Negeri Sarawak dan Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak sebagai tanda kenangan. Pesawat khas yang dinaiki mereka berlepas pada jam 5.16 petang untuk rekod lawatan Dr. Franz-Walter ke Sarawak merupakan lawatan terakhir dalam rangka lawatan 3 hari beliau ke Malaysia iaitu dari 16 hingga 18 Februari sebagai sebahagian usaha berterusan mengukuhkan hubungan erat yang sedia terjalin memandangkan Jerman merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia dalam kalangan negara Kesatuan Eropah EU. Terdahulu, perwakilan perniagaan Jerman diketuai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri di Kementerian Persekutuan bagi Hal Ehwal Ekonomi dan Tindakan Iklim Jerman, Michael Kellner, mengadakan lawatan ke Pusat Biodiversity Sarawak di Kuching pada Sabtu. Rombongan mereka tiba di situ sekitar jam 12.30 tengah hari setelah lawatan ke Muzium Budaya Borneo pada hari yang sama. Sejurus tiba di Pusat Biodiversity Sarawak, Michael serta rombongan disambut dan diberikan taklimat ringkas daripada pegawai pusat itu. Beliau dan delegasi juga diberikan penjelasan mengenai tumbuh-tumbuhan terjaga yang terdapat di Sarawak. Selesai sesi lawatan, beliau dan rombongan kemudiannya dibawa ke Dewan Lecturer Theatre bagi mendengar pembentangan peluang pelaburan di Sarawak yang dibentangkan oleh Ketua Bahagian Pembangunan, Sosial dan Pengurusan Prestasi Unit Perancang Ekonomi Sarawak, Mitrud Vun Hianya. Sejurus itu, rombongan kemudiannya meneruskan lawatan ke Pusat Hidupan Liar Semenggok. Hadir sama dalam sesi lawatan tersebut ialah Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Azmi Bujang serta div-div kehormat yang lain. Beralih ke perkembangan di Bintulu, dengan warga Semalaju bakal memiliki sekolah baru yang serba moden dengan siapnya Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Semalaju yang kini sedang dibina. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Majang Renggi berkata, sekolah tersebut dibina dengan kos melebihi RM57 juta dan setakat ini telah siap sebanyak 32.7%. Beliau yang hadir ke tapak projek SMK Semalaju pada Jumaat menambah, sekolah itu adalah salah satu dari sekolah yang termoden dibina di kawasan Dewan Undangan Negeri Adu Semalaju yang merangkumi 40 bilik darjah setinggi 4 tingkat dan juga 36 bilik darjah. Salah satu dari sekolah
yang termoden dah, yang dibina di kawasan DUN 70 Semelaju dengan 4 blok bilik darjah tingkat 4 dan juga 36 buah bilik darjah, dan juga dibina sebuah asrama pelajar yang dapat diisi oleh 450 orang pelajar dan juga 24 rumah cikgu yang akan dibina sama sekali dah dengan kemudahan yang lain. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju itu turut berharap agar sekolah tersebut dapat disiapkan sepenuhnya pada pertengahan tahun 2024. Di Miri pula, golongan pelajar terutamanya mereka yang menamatkan pendidikan tahun 6 diseru agar gigih berusaha untuk terus mencapai kecemerlangan di peringkat sekolah menengah. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lambat memberitahu peningkatan kemahiran diri hanya mampu dicapai menerusi usaha yang berterusan. Mulakan azam baru dan usaha dengan bersungguh-sungguh supaya apabila berada di sekolah menengah, anda akan mencapai kejayaan yang cemerlang. Jadi itulah harapan saya kepada pelajar-pelajar yang berada yang menamatkan pelajaran tahun 6. Beliau berkata demikian dalam Majlis Graduasi dan Anugerah Cemerlang 2022-2023 di Dewan Serbaguna SJKC Chung Hua Bakam baru-baru ini. Dalam pada itu, Dr. Ripin yang juga Adun Lambe turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 untuk SJKC Chung Hua Bakam dan RM5,000 untuk Tadika Bakam bagi memudahkan pihak sekolah dan Tadika mengurus serta menambah baik kemudahan masing-masing. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebut Fakta, salam UKAS.